Polis mengesahkan insiden kereta terbakar di atas jabatan Jalan Kampung Syed Omar Bintung Kangar Perlis malam tadi sebagai kes cubaan bunuh diri. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata, lelaki berusia 29 tahun itu mempunyai rekod pesakit psikiatri dan pernah beberapa kali melakukan cubaan sama. Siasatan lanjut menepati mangsa pernah beberapa kali membuat cubaan bunuh diri termasuk mengelar tangan dan memakan racun tikus, dan pada hari kejadian mangsa membawa botol berisi petrol dan memaklumkan ingin pergi ke kaki bukit untuk memensin rumput di rumah datuknya. Curiga dengan tindakan mangsa, bapanya terus ke balai polis untuk membuat laporan kerana percaya mangsa cuba membunuh diri sebelum dimaklumkan mengenai kejadian. Dalam kejadian malam tadi, mangsa ditemui dalam keadaan terbakar oleh seorang orang awam sekitar jam 8.40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Safaiza binti Arifin selaku moderator kita pada forum kali ini bersama panel-panel yang bertanggungjawab dalam membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu lonjakan kemuncak kes bunuh diri di Malaysia. Mulalah kiranya saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Fatani Husna binti Mahadi, merupakan Ketua Hakim Negara. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, Saudari Nur Nabila Syuhada binti Sharifuddin selaku Ketua Peguam Negara. Ahli panel yang ketiga, Saudari Nur Adwa Farzana binti Muhammad Rodni selaku Sekretari. Dan akhir sekali ahli panel kita yang keempat, Saudari Nur Mirah Alia binti Hawarin selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, sebagaimana yang kita tahu, pada kebelakangan ini berita tentang bunuh diri semakin berleluasa. Salah satu daripada isu semasa terkini yang berlaku pada 2 April 2023 di Shah Alam, kejadian yang melibatkan seorang wanita berusia 20-an yang nekat untuk membunuh diri dengan cubaan terjun dari tingkat atas kompleks PKNS Seksyen 14 akibat cintanya ditolak. Baiklah, soalan ini saya tujukan khas buat Cik Fatinin selaku Ketua Hakim Negara. Bolehkah Cik Fatinin hujahkan mengenai hukum dan hukuman yang akan dikenakan berdasarkan isu ini menurut Undang-Undang Islam dan negara Malaysia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Cik Moderator yang dikasihi kerana telah menjemput saya pada forum kali ini. Baiklah, soalan yang sangat menarik untuk dibahaskan pada hari ini. Pertama sekali, berkaitan dengan isu undang-undang negara boleh diklasifikasikan dalam falsafah organisasi. Seperti mana yang sedia maklum, kes bunuh diri di Malaysia semakin berleluasa pada setiap tahun dengan begitu tinggi. Namun, seperti yang semua tahu, hukum membunuh diri di dalam agama Islam adalah berdosa besar dan dilarang dalam syarak. Individu itu juga akan dimasukkan ke dalam api neraka dan tidak dapat mencium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Tetapi jika cubaan membunuh diri mereka gagal, beliau boleh bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, iaitu taubat nasuha, untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah SWT dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Seterusnya, hukuman menurut Undang-Undang Negara Malaysia boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan jenayah mengikut Seksyen 309 Kanun Keseksaan dan di bawah Akta 574. Dan jika beliau disabitkan kesalahan, individu terbabit boleh dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Manakala terdapat juga hukuman bagi seseorang yang bersubahat dengan tindakan membunuh diri ataupun cubaan membunuh diri. Beliau akan dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 306 Akta 574. Seterusnya, ada pindaan tambahan yang dikategorikan dalam Seksyen 305 yang merangkumi jenayah yang melibatkan bersubahat dalam cubaan membunuh diri ke atas kanak-kanak, individu dengan kemampuan terhad ataupun individu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Akan tetapi, baru-baru ini kita dikabarkan tentang berita hukuman cubaan membunuh diri
agar dimansuhkan daripada undang-undang negara dan tidak lagi menjadi salah satu jenayah di Malaysia. Perkara ini telah pun dibahaskan dan telah pun diluluskan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Undang-Undang dan Reformasi Institusi oleh Ramkarpal Singh di dalam Dewan Rakyat. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya untuk menjawab soalan Cik Moderator sebentar tadi. Saya harap apa yang saya sampaikan, info-info hukum, hukuman dan undang-undang bagi cubaan membunuh diri dan individu yang telah pun membunuh diri kepada semua adalah benar dan tepat, insyaAllah. Selain itu, sebagaimana hujah Cik Fatinin sebentar tadi, terdahulu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkarpal Singh berkata pemansuhan Seksyen 309 untuk meniadakan kesalahan percubaan bunuh diri di bawah Akta 574 Kanun Keseksaan akan menjadi anjakan dalam usaha mencegah kes cubaan bunuh diri di Malaysia dan menggalakkan mereka yang terkesan tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan. Ia juga akan menghapuskan stigma terhadap perbuatan cubaan bunuh diri, seterusnya menurunkan kadar kematian bunuh diri. Berkenaan isu yang akan dimansuhkan, pada pendapat Cik Fatinin, wajarkah jika akta ini dihapuskan? Baiklah, bagi pendapat saya, tidak wajar sebenarnya jika Seksyen 306 ini dimansuhkan dalam Undang-Undang Negara Malaysia. Walaupun kes bunuh diri ini merupakan bukanlah satu kes jenayah yang melibatkan orang sekeliling, namun dia hanya melibatkan dirinya sendiri. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Ramkarpal Singh sebentar tadi mengatakan bahawa kes bunuh diri ini boleh berlaku disebabkan tekanan perasaan yang menyebabkan individu bertindak di luar kawalan dan kewarasan mereka. Ia dapat dibanteras dengan memberikan ruang kepada individu terbabit agar memudahkan beliau untuk mendapatkan rawatan dan bantuan yang diperlukan. Jadi tuan-puan yang dihormati sekalian, sebagaimana jawapan saya sebentar tadi, jika Seksyen 309 ini dimansuhkan, berkemungkinannya kes ini akan berlaku peningkatan demi peningkatan kerana tiada lagi undang-undang yang kuat untuk mencegah perbuatan membunuh diri ini, seperti dipenjara ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Jadi, berkemungkinan individu yang lain akan berfikir jika cubaan membunuh dirinya gagal, dia tidak akan dikenakan apa-apa hukuman ataupun denda. Saya, sebagai Ketua Hakim Negara, bagi pendapat saya, negara kita mestilah memperketatkan lagi undang-undang negara untuk membanteras gejala bunuh diri ini daripada semakin berleluasa. Akan tetapi, pemansuhan seksyen ini telah pun diluluskan. Tapi tidak mengapa, saya berharap ahli parlimen akan membahas perkara ini dan mencadangkan cara pencegahan yang lebih berkesan agar dapat mengawal peningkatan kes bunuh diri di Malaysia. Saya harap jawapan yang telah diberikan oleh saya dapat membantu menjawab soalan Cik Moderator sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada Cik Nabilah mengenai isu kesihatan mental juga tidak boleh dipandang remeh oleh semua pihak, memandangkan laporan berita yang dikeluarkan dari semasa ke semasa menunjukkan gejala ini semakin serius yang menjadi salah satu punca yang mengakibatkan percubaan bunuh diri. Pada pandangan Cik Nabilah, apakah lagi punca yang boleh dikaitkan dalam perbincangan kita yang tidak dapat dibendung dalam kalangan masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Sungguh menarik sekali soalan yang telah diajukan oleh saudari Moderator sebentar tadi. Terdapat pelbagai punca bunuh diri yang kita dapat lihat pada masa kini. Kes bunuh diri yang semakin berleluasa ini adalah berpunca daripada pengaruh media sosial. Seperti yang anda tahu, penggunaan media sosial ini telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cara di mana media sosial boleh mempengaruhi kecenderungan bunuh diri. Antaranya ialah buli cyber. Sebagai contoh, media sosial menyediakan platform untuk buli, penghinaan dan ugutan dalam talian. Selain itu, perbandingan sosial yang tidak sihat seperti menggambarkan kehidupan orang lain yang sempurna dan berjaya. Dengan ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, cemburu sosial dan perasaan tidak berharga dalam diri individu yang melihatnya.
Seterusnya, dari segi konten yang merangsang untuk bunuh diri, seperti yang anda semua tahu, media sosial dapat menyebarkan konten yang merangsang bunuh diri seperti gambar atau video yang menunjukkan kaedah bunuh diri. Sebagai contoh, trend toreh lengan menggunakan pisau kononnya sebagai satu terapi bagi menghilangkan depresi. Perkara ini dapat dikaitkan dengan falsafah teknologi. Ini kerana melalui falsafah ini, ramai individu yang menanggung risiko dari kes bunuh diri ini. Pendedahan ini dapat menjejaskan tekanan emosi yang serius dan akhirnya menyumbang kepada keputusan seseorang untuk membunuh diri. Punca seterusnya yang kita dapat ketengahkan ialah tentang masalah kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental adalah seperti kemurungan, kebimbangan, gangguan bipolar dan gangguan personaliti bagi menjadi faktor utama bunuh diri. Selain itu, terdapat juga gangguan makan. Gangguan makan seperti anorexia nervosa, bulimia nervosa atau gangguan makan yang lain boleh menyebabkan hauran badan, rasa tidak puas hati yang melampau dan penurunan fungsi fizikal. Orang yang mengalami masalah kesihatan mental yang serius mungkin berasa putus asa, tidak berdaya atau tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang boleh mendorong mereka untuk membuat keputusan ini. Seterusnya, krisis peribadi yang serius juga adalah punca bunuh diri. Krisis peribadi yang serius seperti pekerjaan yang gagal, masalah kewangan yang teruk atau pengalaman traumatik, kehilangan orang tersayang atau perceraian hubungan ianya boleh mencetuskan perasaan putus asa yang kuat. Risiko bunuh diri yang tinggi berlaku akibat putus cinta, seperti yang tular baru-baru ini sekumpulan pelajar yang mahu mengambil gambar di kawasan bukit dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pelajar yang menggantung diri akibat putus cinta. Kejadian ini berlaku di Sulawesi Barat di Indonesia pada 27 Februari 2023. Bak kata pepatah, siang terkenang-kenang, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah, berminyak tak licin. Akibat sangat merindui cinta yang hilang, seseorang individu telah menanggung risiko. Individu yang berasa terperangkap dalam situasi ini sukar atau tidak ada harapan dan mungkin menganggap bunuh diri sebagai salah satunya jalan penyelesaian yang mereka ada. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Mengikut kajian statistik, satu kes bunuh diri berlaku dalam setiap 40 saat di seluruh dunia. Di Malaysia, lebih kurang 7 kes berlaku setiap hari. Bagi satu kes, 10 hingga 20 orang akan mendapat kesannya. Pada pendapat Cik Adwa Farzana selaku pakar psikiatri kita pada hari ini, apakah kesan-kesan yang mungkin akan berlaku terhadap masyarakat atau negara tentang kes ini? Assalamualaikum dan terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang menarik itu tadi. Seperti yang kita sedia maklum, kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat di negara kita ini tidak asing lagi, di mana menurut artikel yang diterbitkan oleh Malaysian Post pada 10 September 2021, kes bunuh diri di Malaysia meningkat sebanyak 143% setakat Julai 2021. Sejumlah 638 kes bunuh diri telah dilaporkan oleh PDRM berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, iaitu 2020. Jadi berbalik kepada soalan moderator kita itu tadi, apakah kesan daripada kes bunuh diri ini kepada masyarakat dan negara kita? Antara implikasi-implikasi yang boleh disumbangkan ataupun yang boleh diketengahkan dalam kes bunuh diri ini ialah berlaku kemunduran pembangunan negara. Hal ini, salah satu akibat kes bunuh diri ialah ia menghalang kemajuan dan pembangunan sesebuah negara dan mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, negara maju yang lain mungkin kurang cenderung untuk bekerjasama dengan negara tersebut kerana perspektif negatif yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Tuntasnya, perbuatan ini mencemarkan nama baik penduduk negara di kalangan negara maju dan menjejaskan imej negara maju di seluruh dunia. Dalam pada itu juga,
Gejala sosial bunuh diri juga boleh memberi kesan kepada ahli keluarga mangsa, terutamanya dari segi penderaan emosi dan trauma. Ini boleh membawa kepada keaiban keluarga dan tanggapan negatif daripada masyarakat. Selalunya sukar bagi keluarga mangsa bunuh diri untuk menerima kehilangan secara tiba-tiba, dan ini boleh mengakibatkan gangguan emosi dan peningkatan tekanan. Sebagai contoh yang boleh saya katakan adalah benar, terutamanya jika mangsa ahli keluarga yang disayangi atau rapat, jika keluarga mangsa itu sendiri menyaksikan kejadian bunuh diri mangsa tersebut, boleh menyebabkan kesusahan yang teruk yang berpotensi menyebabkan sebuah keluarga hilang kewarasan. Jadi justru janganlah kita mengambil mudah dengan kesihatan mental kita. Sering melakukan ujian ke diri secara berkala, dan sekiranya memerlukan bantuan, berjumpalah dengan pakar psikiatri untuk mendapatkan rawatan bagi mengelak kesihatan mental bertambah kronik hingga bertindak di luar jangkaan, sekaligus memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Baiklah, kita sudah tahu punca dan kesan bagi kes percubaan bunuh diri. Bagaimana pula cara kita menangani isu ini dengan lebih baik bagi mengurangkan kadar peningkatan kematian bunuh diri? Jadi, saya akan tujukan soalan ini buat Cik Alia selaku pakar motivasi yang mungkin sudah terbiasa berbincang perihal ini dengan masyarakat. Apakah cara dan bagaimana solusi untuk kita menangani dan mengurangkan kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat kita? Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Untuk mengurangkan kes bunuh diri, pelbagai langkah perlu diambil dan kerjasama daripada pelbagai pihak amat diperlukan. Yang paling penting adalah mengenal pasti mereka yang berpotensi tinggi untuk membahayakan diri sendiri, tetapi ciri-ciri ini amatlah abstrak dan sukar difahami serta diketahui. Sekiranya orang-orang ini dapat dikesan dan diambil tindakan pembutaan fikiran atau diberi bantuan, kes ini akan dielakkan daripada berlaku. Pertama sekali, rawatan bagi pesakit mental yang mempunyai gejala-gejala ingin membunuh diri ini perlu dijalankan dengan segera. Ini dapat mengurangkan kes pembunuhan yang dilakukan oleh pesakit mental akibat kehilangan kawalan emosi mereka. Perkhidmatan nasihat pakar psikiatri juga boleh diberikan kepada sesiapa yang memerlukannya. Ini dapat mengelakkan orang yang menemui masalah yang tidak dapat menyelesaikan dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak rasional seperti mencederakan diri mereka. Selain itu, seseorang memerlukan seseorang untuk sentiasa ada di sisi mereka dan tunjukkan yang anda sedia membantu. Seseorang yang menjadi pendengar tidak semestinya ibu bapa mereka. Boleh jadi pendengar mereka ialah rakan baik mereka atau adik-beradik mereka. Pendengar yang baik perlulah dengar kata-kata mereka dengan teliti untuk memahami perasaan mereka, berbicara tentang perasaan mereka dan memperakui keinginan bunuh diri mereka boleh mengawal kecenderungan bunuh diri. Di samping itu, pendidikan moral dalam sekolah juga sangat penting. Pelajar-pelajar perlu diajar dan didedahkan bahawa membunuh diri bukan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan masing-masing. Manusia haruslah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Segala masalah boleh diselesaikan bersama-sama melalui cara yang betul. Begitu juga dengan pegangan agama yang kuat juga membantu dalam pengurangan kes bunuh diri. Setiap agama juga mengajar kita untuk mementingkan nyawa sendiri. Panduan ini boleh membantu sebagai langkah awal. Kita juga sentiasa perlu berfikiran terbuka dan jangan cepat menghakimi mereka. Setiap pihak perlu menjalankan peranan masing-masing bagai aur dan tebing untuk memastikan motivasi dan kesihatan masyarakat sejagat terjamin. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jawapan yang ringkas dan padat daripada ahli panel kita yang keempat. Jadi, dengan perkongsian itu tadi, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi.
kita telah sampai ke penghujung bicara. Terima kasih lagi sekali kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini kerana sudi meluangkan waktu untuk berkongsi nasihat dan pendapat serta pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Esa dan yang kurang baik itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.